Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu Tahun 5. Tema yang ketiga, keselamatan. Unit yang ke-8, awasi langkahmu. Tajuk yang ingin kita kongsikan pada hari ini iaitu awasi gerak-gerimu dalam standard pembelajaran 4.4.2. Dari segi standard kandungan 4.4 ini, kita akan mengaplikasikan, menghayati dan menghasilkan unsur keindahan dalam seni tulisan Jawi. Dari segi standard pembelajaran 4.4.2, kita akan mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi dalam perumpamaan dan mempersembahkannya. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mempersembahkan dengan menulis seni tulisan Jawi melalui perumpamaan dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mempersembahkan dengan menulis seni tulisan Jawi melalui perumpamaan dengan betul secara individu. Mari kita belajar kemahiran seni bahasa dalam topik perumpamaan. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 60. Awasi gerak-gerimu dalam perumpamaan bagai aur dengan tebing. Murid-murid, ini ialah paparan yang terdapat di dalam buku teks kalian. Kita akan baca dulu cerita ini dan kita akan memahami apa yang diceritakan berdasarkan dialog. Awasi gerak-gerimu. Encik Nazri dan Puan Nazimah sangat mengutamakan keselamatan Afifi dan Asmina semasa di pesta buku. Afifi dan Asmina tidak lepas daripada pandangan mereka, terutamanya di sekitar reruai buku. Jadi, dalam cerita ini kita lihat Encik Nazri ini dengan Puan Nazimah telah membawa anaknya ke pesta buku. Afifi dan Asmina. Ya, mereka sentiasa memantau pergerakan anak mereka untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang selamat. Ya, jika kamu lihat tadi ada satu perkataan yang cikgu baca, reruai buku. Reruai bermaksud kawasan yang terbuka yang boleh diterima pakai di kawasan pameran. Okay, mari kita baca dialog yang diberikan. Mari kita lihat apakah pertanyaan daripada Afifi. Tulisan Jawi pada tajuk buku ini cantik. Bolehkah saya membeli buku ini, ayah? Okay. Apa respon ayah dia? Boleh, Afifi. Cuba kamu baca tajuk dan jelaskan maksudnya. Tajuknya bagai aur dengan tebing dan maksudnya pula bekerjasama. Ibarat keluarga kita yang saling bekerjasama untuk menjaga keselamatan di mana-mana. Syabas, kamu begitu pandai. Ini kalau kita lihat dialog di antara Afifi dan ayahnya di mana Afifi berminat ingin membeli sebuah buku yang di hadapannya ada tulisan Jawi yang amat cantik. Jadi dia memohon kepada ayahnya untuk membeli buku tersebut. Ayahnya meminta Afifi supaya menjelaskan ataupun membaca tajuk yang terpapar pada kulit buku tersebut, iaitu bagai aur dengan tebing, satu perumpamaan yang membawa maksud bekerjasama. Ya, contoh yang diberikan oleh Fifi iaitu keluarga mereka yang sering mengamalkan sikap saling bekerjasama untuk menjaga keselamatan diri walau di mana-mana sahaja. Ya, amat penting ya kita menjaga keselamatan diri walau di mana sahaja kita berada, terutamanya di kawasan yang sesak. Pastikan kamu berjalan berpimpin tangan sekiranya kamu membawa adik yang masih kecil dan sentiasa mengekori ibu bapa kamu dalam jarak yang dekat. Okey, baiklah murid-murid, mari kita teruskan. Okay, ini ialah teks yang kamu telah baca sebentar tadi. Pada hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan. Apakah perumpamaan yang terkandung dalam dialog tersebut? Yang itu bagai aur dengan tebing, ya, merupakan satu perumpamaan. Apakah itu perumpamaan? Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas, kemas, mempunyai maksud tersirat. Ya.
Kita boleh gunakan perumpamaan ini dalam menghasilkan karangan ataupun perumpamaan ini sering keluar pada bahagian kertas 1 bahagian B. Jadi kita perlu memahami maksud ini untuk menjawab soalan dengan tepat. Bagaimana kita ingin mengetahui itu ialah perumpamaan? Biasanya perumpamaan akan disertai dengan kata bagai seperti laksana, ibarat dan umpama. Ya. Jika kamu jumpa perkataan-perkataan ataupun peribahasa ini ataupun perumpamaan ini, ia akan disertai oleh perkataan-perkataan tersebut. Okey, mari kita lihat apakah maksud bagai au dengan tebing. Bagai au dengan tebing membawa maksud sikap bekerjasama atau saling membantu antara satu sama lain. Contoh ayat, murid-murid kelas 5 Ibnu Sinar amat rapat dan sering bekerjasama dalam melakukan tugasan seperti kata perumpamaan bagai au dengan tebing. Ini maksud perumpamaan yang kita belajar pada hari ini yang terdapat dalam dialog di antara Afifi dan Ayah. Aktiviti kamu pada hari ini, kamu perlu menulis perumpamaan ini dalam tulisan Jawi. Mari kita kenali huruf-huruf Jawi yang perlu dalam membina perumpamaan bagai au dengan tebing. Bagi yang mengenali tulisan Jawi dengan baik, kamu boleh menyebutnya bersama dengan cikgu. Ba alif, ga alif, ya. Bagai. Alif, ain, wa, ra. Aur. Dai, nga, nun. Dengan. Ta, ba, ya, nga. Tebing. Ya. Jadi huruf-huruf ini kamu perlu cerakinkan. Ya, maksud cerakinkan, pisahkan huruf-huruf ini satu persatu. Jadi kamu perlu menulis ba. Okey, jarak alif. Jarak ga. Jarak alif. Jarak ya. Ya. Maksud kamu perlu cerakinkan, ya. Cerakinkan huruf Jawi ini secara tunggal. Ya. Dan kamu lakukan aktiviti ini sehinggalah membentuk huruf tunggal bagi bagai aur dengan tebing. Okey, mari kita lihat sekali lagi. Ba alif, ba. Ga alif, ya, gai. Bagai. Alif, ain, wa, ra. Aur. Da, de. Nga, nun, ngan. Dengan. Te, ta, te. Baya, nga, bin. Tebin. Jadi, huruf Jawi ini ialah ejaan bagi perumpamaan bagai au dengan tebing. Lagi sekali cikgu ulang, tugas pertama kamu perlu cerakinkan atau pisahkan huruf Jawi yang diberikan ini. Ya. Jadikan dia huruf tunggal. Salin perumpamaan ini dengan cantik dan kemas dalam tulisan Jawi. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam paparan, slide dan buku teks kamu. Buat dua tugasan ini di dalam buku tata bahasa. Jelas ya murid-murid? Setelah kamu melakukan kerja ini dengan cantik dan kemas, kamu boleh tangkap layar dan hantar pada guru bahasa Melayu kamu masing-masing. Pastikan menulis tulisan Jawi dengan cantik. Kita teruskan aktiviti yang kedua, ya, iaitu memadankan maksud perumpamaan yang diberikan dengan betul. Jadi tugasan kamu yang kedua, kamu perlu memadankan maksud perumpamaan ini dengan jawapan yang betul. Cikgu sediakan jawapan di sebelah kanan cikgu. Ya, kamu cari maksud bagi seperti ular kena palu, seperti rusa masuk kampung, bagai si kudung mendapat cincin, bagai kacang lupakan kulit. Dan sini jawapan yang telah diberikan. Kamu hanya perlu memadankan maksud perumpamaan ini. Kamu salin perumpamaan dan maksud ini, kemudian kamu perlu memadankannya. Di mana kamu nak dapat jawapan? Kamu boleh merujuk mana-mana bahan, sama ada internet
Tak, kamu boleh rujuk buku peribahasa. Ya, kamu boleh bertanya kepada kedua ibu bapa kamu, ya, ataupun kamu boleh mencari maklumat menggunakan telefon. Ya, gunalah kemudahan yang sesuai untuk kamu mendapatkan jawapan yang betul. Salin tugasan ini di dalam buku tata bahasa selepas kamu membuat kerja yang pertama, iaitu mencerahkankan tulisan jawi serta menulis perumpamaan itu dalam tulisan jawi. Okey, baiklah murid-murid, kamu perlu menyelesaikan 2 aktiviti pada hari ini. Selesai penerangan cikgu tentang kedua-dua aktiviti ini, maka selesailah video pembelajaran kita pada hari ini. Nilai yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini masih lagi tentang keselamatan diri. Ya, ingat ya murid-murid, kamu perlu menjaga diri walau di mana saja kamu berada. Pastikan kita berada dalam keadaan selamat, tak kiralah walau bagaimana keadaan pun. Ya, terutamanya pada waktu sekarang kita masih lagi dalam SOP COVID-19. Pastikan kita mengikut SOP yang ditetapkan supaya kita sentiasa selamat. Ingat, kita jaga kita. Dan ingat juga, anda belajar, anda hebat. Bertemu lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.